Sabtu tu kuliah siapa? Ustaz Asim Mansur. Okey. Muka surat berapa kita? Ingat tak muka surat berapa? Pencinta kitab penawar bagi hati. Muka surat berapa kita sambung hari ni? Muka surat sampai 9 ke? Ha? Hari ni 10. Betul. Baik, Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur pertemuan kita pada 8 Ramadan. Isnin bertemu dengan Isnin. Telah selesai seminggu Ramadan kita. Apa khabar Ramadan? Okay, Alhamdulillah. Penghuni Ramadan itu yang menjawab Alhamdulillah. Maka seharusnya muslimat dirahmati Allah, tidak ada hari-hari dalam Ramadan tanpa Al-Quran. Walaupun mungkin hari ini bukan juzuk yang ke-8, tapi beritahu pada diri tidak ada hari tanpa Al-Quran. Kerana hadza syahrul Quran, ini adalah bulan Al-Quran diturunkan. Ulama-ulama hadis termasuk Imam Malik satu ketika dulu tutup selimutkan kitab-kitab hadis. Lalu anak-anak murid confuse ni, kenapa tutup kitab-kitab hadis? Kerana apa? Kata guru tersebut ini adalah bulan Al-Quran. Maka makna bukan hadis tak penting, tidak, tapi sebulan ini pulun habis-habis dengan Quran. Boleh kita bacalah. Wanita-wanita haid yang tidak boleh melafazkannya dengan lisan, ambil ayat-ayat yang mudah, buka Quran-Quran terjemahan sampai kepada ayat yang sukar. Jangan main kod dan rasa sahaja. Kita tafsirkan sendiri, jangan baca terjemahan yang kita boleh faham maksud. Tak faham, kita buka kitab tafsir. Tak faham, ada ramai guru-guru yang kita boleh rujuk. Tapi bacalah mana-mana ayat yang mudah untuk kita faham, kerana di dalamnya ada banyak sangat pesanan-pesanan Allah. Bila Quran itu dijadikan manual book kehidupan, maknanya apa cara nak hidup menuju ke syurga Allah semata-mata, semuanya ada dalam tu. Jadi orang yang merasa jauh, muslimat dirahmati Allah, dengan Allah, sebenarnya dia sedang menjauh dengan perintah Allah. Itulah kalamullah yang duduk dalam Al-Quran. Justru tolong dengan sangat kempen keluarga kita, anak-anak kita, ibu-ibu yang rasa macam susahnya, mustahil suami nak baca Quran sampai khatam, mustahil anak-anak nak baca Quran sampai khatam. Kita ni jadi naqibah dalam rumah, jadi leader dalam rumah. Macam mana cara? Abang kalau dalam sebulan ni abang dapat 3 juzuk pun okey dah. 3 juzuk pun semput bagi dia 1 juzuk lah. Sehari setengah muka. Kita buat kalkulator sendiri, kita kira. Nak bagi dia habis sebulan 1 juzuk ni, sehari nak suruh dia baca berapa ayat.
Ni kita kena tolong buatkan, muslimat dirahmati Allah, kreatif sikit. Anak yang duduk kat London berapa juzuk? Dah plan dah, insya-Allah malam 27 nanti dia balik raya dengan kita. Alung kat sana baca 3 juzuk pun cukup dah. Mama rasa kalau baca setengah muka habis ni sebulan. Kita tolong kirakan untuk dia, muslimat. Kerana apa? Nanti balik malam raya kita baca doa khatam sama-sama. Khatam ke kalau dikira macam tu? Tak khatam pun, sebab bacaannya tidak bersemak 30 juzuk. Tetapi kita nak ambil barakah. Semuanya walau duduk di penjuru dunia yang mana, semua ahli keluarga kita membaca Al-Quran. Walaupun tidak khatam 30 juzuk, berbeza Ramadan ini dengan bulan-bulan yang sebelumnya, kita gairah untuk membaca Al-Quran. Jadi muslimat, nanti malam-malam akhir jangan duk sibuk dengan pasang langsir baru, ketupat rendang dah siap ke belum. Duduk bersama-sama dulu, baca sama-sama surah Ad-Duha sampai surah An-Nas dengan seluruh ahli keluarga. Kemudian kita minta mereka aminkan dalam bahasa Melayu saja doa khatamul Quran. Khatamul Quran ni doanya cukup indah, Masya Allah. Bila kita baca kita rasa nak jatuh air mata. Jadi nanti last kita jadilah ustazah kecil sekejap. Seronok kan kita baca doa khatam Quran sama-sama. Tahun ni alhamdulillah ayah dapat 3 juzuk dalam 30 hari Ramadan. Alung duduk kat London pun dapat 3 juzuk. Kan? Angah yang duduk kat college kat Melaka tu dapat 5 juzuk. Mama dapat 10 juzuk. Alhamdulillah. Beza dengan Ramadan lepas. Tahun depan kita up lagi, boleh tak? Ayah dapat 5 juzuk. Ni semangat muslimat dirahmati Allah dalam keluarga. Kadang-kadang anaknya habis sekolah agama tapi tidak dimanfaatkan. Anak saya dulu kecil-kecil hantar sekolah agama, ustazah hafal Quran 30 juzuk. Tapi hari ini tak jadi manusia yang bermanfaat pun. Kenapa ramai begini muslimat dirahmati Allah? Ilmu hanya dipelajari tapi tidak diamalkan. Jadi cemburulah kita dengan orang yang berterusan dengan Al-Quran. Muslimat, sekadar perkongsian. Saya tahun ini pertama kali berbuka dan bersahur tanpa ibu. Mustahillah tidak ada kesedihan bagi orang yang dalam keadaan kehilangan insan-insan tersayang. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita sebutkan, bila kita rasa macam orang yang tak ada depan kita tu sekarang ni sedang direhatkan oleh Allah di alam barzakh. Kenapa direhatkan? Ini yang dinanti-nanti Ramadan oleh orang di dalam kubur, direhatkan daripada azab kubur. Kita perasan tak nanti bila malam-malam orang menyambut hari raya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ada ibu-ibu duduk depan dapur menangis mereka ni? Dulu kita kecil-kecil kita tak faham. Padahal dulu pengajian muslimat macam ni tak banyak pun di mana-mana. Tapi mereka sambil kacau rendang tu, mereka menangis. Kerana apa? Sebab mereka kata kita gembira sebab besok nak raya. Tapi orang dalam kubur kembali menangis. Kerana azab Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang di alam barzakh telah bermula kembali. Ini rahmat Ramadan, muslimat dirahmati Allah. Sebab tu bila kita hari ini menangisi orang yang sudah tiada, yang insya Allah direhatkan Allah sementara di alam kubur, gantikan dengan doa, gantikan dengan amal soleh. Itu sebab Jumaat lepas 5 Ramadan saya hantar bapa saya ke masjid asar. Bila malam tu kita tak dapat berbuka dengan dia, kita usahakan juga jumpa dia sekejap, hantar ke masjid. Masuk kereta dia kata alhamdulillah bapa khatam dah Quran 30 juzuk. Kita pun sebut khatam baca daripada berapa Syakban tu pak? Tak, daripada 1 Ramadan. Muslimat terkedu kami berdua ni. Seorang ustaz, seorang ustazah duduk depan, belakang ni bapa yang bukan ustaz pun. Kerana apa muslimat? Kita bukan tak tahu dia dalam keadaan bersedih. Tapi sedihnya bukan dia tak bangkit dengan ibadah. Ada ramai orang sedih tapi membunuh semangat dia untuk beribadah makin dekat dengan Allah. Maka inilah yang paling diseronokkan oleh syaitan. Syaitan datangkan rasa sedih, syaitan datangkan rasa lemah semangat bila kehilangan orang tersayang. Tapi rupa-rupanya lagi dia sedih, lagi dia gandakan bacaan Quran. Kalau dulu memang biasa dalam sebulan Ramadan dia khatam lebih sekali Quran. Tapi memang terkejut sungguh saya bila 5 hari boleh khatam Quran. Maknanya asal sedih baca lagi, asal sedih baca lagi, asal sedih baca lagi. Wallahi kenapa Ustazah Zai bercerita pagi ni untuk kita tiru. Sebab ramai orang dalam sedih lagi mengunci diri dalam rumah. Lagi sedih lagi tutup Al-Quran. Lagi sedih lagi tak boleh lama dalam sujud. Maka rugilah kita. Iblis sedang menanti-nanti. Dulu engkau beramal soleh, sekarang hilang satu tongkat, engkau lagilah tidak beramal.
Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh iblis. Maka Ramadan, Nabi yang sebut iblis diikat, dipenjarakan, tak ada dah ganggu kita. Tapi kenapa kita makin malas? Jawapannya siapakah iblis itu? Itu bukan saya jawab ya, jemaah Masjid Ibnu Abbas yang jawab. Ini ustaz-ustazah banyak memperingatkan kita muslimat dirahmati Allah. Ramai juga yang tanya, kata iblis kena ikat, tapi kenapa saya makin malas dalam Ramadan ni? Lagi tidur lagi sedap ustazah, Zuhur tak buat, Asar tak buat, tak payah tidurlah jadi jenazah terus macam tu. Sebab apa muslimat? Sebab patutnya Zuhur bangkitlah kita, Asar bangkitlah kita. Bukankah waktu bulan Ramadan tidur kita pun jadi ibadah ustazah? Kalau macam tu bukan ibadah, dah jenazah terus. Kan? Sekian dimaklumkan. Baik muslimat dirahmati Allah, kita selain daripada Al-Quran, ustazah nak tanya kepada muslimat, bagaimana 8 malam ini tarawih kita? Bukan mesti di masjid surau, bila kita ada kekangan, halangan di rumah, muslimat dirahmati Allah, bagaimana tarawih kita? Ada ramai muslimat yang kerugian bertahun-tahun lamanya, dia ingat tarawih tu mesti di masjid surau, mesti ada imam, mesti berjamaah. Ibu, kadang-kadang kita dengan anak kecil. Ibu, kadang-kadang tetamu datang rumah. Ibu, kita ni macam-macam urusan yang tak selesai. Usahakan dapat usalli sunnatat tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala. Bila nak start? Lepas kita solat fardu isyak. Pastikan lepas isyak, jangan terlebih rajin lepas maghrib buat dah. Okay? Jadi lepas isyak buat 2 rakaat. Tetamu ketuk pintu, nak tumpang bermalam, sepupu datang dari kampung, takkan kita nak beribadah dalam bilik? Layan dia dulu, muslimat dirahmati Allah, sembang sampai 12 malam. Sebelum tidur kita dah biasa ambil wuduk. Alang-alang ambil wuduk, buatlah 2 rakaat lagi tarawih. Dapat dah 4 rakaat selesai. Tak larat ngantuk kita, nanti bangkit tengah malam, buat lagi selesaikan 2 rakaat, campur lagi 2 rakaat, paling ringkas sebelum masuk waktu subuh esok, sudah kita dapat 8 rakaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, khas untuk siapa? Tarbiyah ini, pelajaran hari ini, untuk ibu-ibu yang memang tak pernah cukup tarawihnya 30 malam atau 29 malam. Tak pernah ustazah, tapi tahun ni saya berazam kan, 8 malam dah saya tak pernah tinggal tarawih. Ada 2 malam hari tu sempat pergi masjid, tapi 6 malam lagi saya kat rumah. Silakan, dan azam tidak gagal. Jadi muslimat dirahmati Allah, untuk orang yang baru nak belajar bertarawih, jangan ibu-ibu yang memang dah 20 rakaat jadi makmum kepada imam yang hebat, dah 8 rakaat tiap malam tak tinggal dah bertahun-tahun, tiba malam ni dia ubah. Ustazah Zai kata boleh 2 rakaat tidur, 2 rakaat tengok sinetron dulu, 2 rakaat Hindustan pula malam ni kan. 2 rakaat nanti sambung pula tengok cerita apa lagi. Itu bukan kebijaksanaan. Ya, kita nak melatih yang dah buat istiqamah cantik, teruskan. Nak mati dalam kecantikan itu. Sembang dengan orang muda, menantu kita yang perempuan, anak-anak kita bagi alasan nak bertarawih, ajak mereka, mudahkan urusan mereka dengan cara macam ni. Nanti bila anak mereka dah makin besar, dah makin tua macam kita, kadang-kadang nak duduk rumah makin sunyi, suami anak menantu tak ada, maka mereka memilihlah untuk beriktikaf di masjid. Tak salah, syaratnya tolong jaga adab. Muslimat dirahmati Allah, jangan kita duduk di masjid, Pak Imam kenal kita lebih daripada jemaah lelaki. Kenapa kenal kita lebih? Sebab muslimat suara kita daripada belakang sampai ke depan. Minyak wangi kita dia yang hidu dulu. Dia tahu telekung naik atas, rambut panjang ke belakang mengurai, Pak Imam kenal dah. Minah rambut panjang sampai ke pinggang. Pelik, macam mana boleh tahu? Sebab aurat dipamer-pamerkan. Ini yang kata Nabi, wanita lebih afdal solatnya di rumah. Jadi kalau imam berwitir, ada ramai muslimat di belakang, Ustazah Zai tengok dengan mata sendiri. Dia dekat belakang tak nak buat witir sebab dah bijak hadir majlis ilmu kan. Ustaz-ustaz kata tak ada 2-3 kali witir dalam satu malam. Jadi masa imam berwitir, dia duduk saja di belakang. Duduk sahaja apa? Muslimat dirahmati Allah, pejam mata, sandar, tidur lebih baik daripada kita duduk di belakang. Orang sedang berwitir, sembahyang berjemaah, kita sembang, buka tadi makan apa, sahur nak masak apa, sonsel kat belakang. Orang lelaki suruh tegur, apa aja makcik-makcik belakang tu Ustazah duk sembang orang tengah solat witir. Mereka tu terlebih bijak. Sebab apa tak buat witir? Sebab nanti konon nak tahajud, hajat, taubat 12 rakaat, baru tutup dengan witir. Orang perempuan kan rajin haji, sembahyang tak tinggal. Nanti bila dah siap semua lauk atas meja nak sahur, baru kejut suami.
Hajinya berdengkur, tak sembahyang pun, tahajud, hajat, taubat. Jadi makcik-makcik memilih untuk witir kemudian. Tapi salah besar wahai muslimat, sebab ketika orang berwitir kita pok pek kat belakang. Maka saat itu kita tegur dah tapi tak nak berubah juga. Apa hati ustazah kata, patutlah Nabi suruh perempuan sembahyang di rumah sendirinya yang paling afdal. Tapi bila ustazah sebut macam ni, jangan malam ni Masjid Ibn Abbas kosong pula kan, melenting kat teh. Kenapa kosong? Pakat lebih afdal di rumah. Ibu-ibu yang sudah elok menjaga adab, sudah istiqamah, kehadirannya hampir tidak disedari oleh orang lelaki, tidak mengapalah. Sebab takut bila dia beralasan tak nak pergi masjid solat jemaah, dia guna hak yang tadi tu. Nabi kata sembahyang kat rumah lebih afdal. Tiba-tiba ada banner naik, malam ni buka puasa biryani kambing. Dia pula yang pegang tipuan sedap-sedap duduk kat depan. Sembahyang tak hadir muslimat. Tapi program-program yang bercampur lelaki perempuan, program marhaban lah apa semua datang dekat Masjid Surau, dialah yang paling kuat tinggi suara, dialah yang paling seronok, dia pula duduk di sof hadapan. Faham tak maksud Ustazah Zai? 8 Ramadan tiba-tiba mula kuliah marah pula. Bukan marah, sayang muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tersilap. Imam berwitir, kita bercakap kat belakang. Konon kita lah hebat. Malam ni kita nak tahajud, nak hajat, nak taubat. Last baru tutup dengan witir. Ini yang paling Nabi cintai. Tapi Nabi sangat tak cinta orang tengah sembahyang kita bercakap. Walaupun berbisik, kita punya orang lain terganggu. Ekor mata orang nampak orang tengah sembang, terganggu, dia sedang berhubung dengan Allah. Tolong ibu-ibu, saya sayang semua ibu-ibu yang sudah betul-betul istiqamah dalam amal salihat, tetapi rupa-rupanya tak dapat pun apa yang dia sedang buru. Itulah dia redha Allah dan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong zip terus mulut bila datang Masjid Surau. Boleh ya? Ini tak payah toleh orang. Tu lah yang paling kuat kat masjid. Tu lah hak tu tak payah. Kita sendiri. Kita sendiri.